Bab 6. Sistem automasi pejabat. Microsoft Excel. Spreadsheet. Spreadsheet dikenali sebagai atau cara perancangan kewangan. Itu sangat berguna kepada sesiapa yang melakukan pengiraan yang melibatkan angka-angka yang disusun dalam baris dan tajur. Aplikasi lembaran kerja yang digunakan ialah Microsoft Excel. Apabila kita memulakan Microsoft Excel, kita akan dapat Excel start screen sebegini. Ataupun kita boleh menggunakan aplikasi Excel. Kita klik Excel dan kita akan dapat Microsoft Excel sebegini. Ini merupakan start screen Microsoft Excel. Start screen Microsoft Excel ini merupakan versi Microsoft Office Professional Plus 2019. Dalam Microsoft Excel 2019, apabila start screen, kita boleh lihat untuk new, kita ada new blank workbook dan juga beberapa template. So sama ada kita boleh menggunakan template untuk membuka lembaran kerja spreadsheet, ataupun kita boleh menggunakan open untuk membuka file-file yang lalu. Contohnya saya membuka file student example. So dengan mengklikkan pada file tersebut, dia akan membuka file student example. Pada paparan skrin ini, dia terdapat di atas sekali adalah Quick Access Toolbar. Jadi Quick Access Toolbar ini membenarkan kita mencapai arahan-arahan yang selalu digunakan. Secara default, dia mengandungi save, to save button, iaitu undo button dan juga repeat button. Dan juga pada bahagian ini, kita akan dapat melihat ribbon. Ini ialah ribbon. Jadi saya akan terangkan apa yang dimaksudkan dengan ribbon. Ribbon ini dia mengandungi semua arahan yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi-fungsi dalam Excel. Di dalam ribbon dia mengandungi beberapa tab. Dengan setiap tab dia mengandungi sekumpulan arahan. Jadi saya letakkan balik, saya tagkan balik ribbon tadi. Kemudian dalam elemen screen ni kita juga dapat melihat name box. Contohnya saya aktifkan sel A1. Jadi dekat sini kita nampak adalah name box, iaitu yang menunjukkan lokasi ataupun sel aktif. So ini adalah sel aktif A1. Kalau kita ubah dia ke A14, dia akan paparkan A14, ataupun kita juga boleh move dengan mouse. Kemudian pada bahagian ini dia adalah column dan ini adalah row. Dan pada atas ini dia adalah formula bar. Jadi di dalam formula bar ini kita boleh masukkan data ataupun kita boleh edit data. Jadi ataupun kita boleh masukkan formula atau kita boleh masukkan fungsi. Nanti saya akan terangkan apakah perbezaan di antara formula dan fungsi. Dan pada bahagian bawah ini, ini menunjukkan worksheet. Ini worksheet sheet 1, ini worksheet intro, cell reference, formula dan error, function, payment dan future value pivot. Dan juga ada tanda plus kat sini, jadi kita boleh tambahkan new worksheet jika diperlukan. Dan semua worksheet yang terdapat ini dimasukkan di dalam satu workbook. Di workbook ini dinamakan sebagai JA201 STID 1103 student example. Ini dinamakan sebagai workbook. Dan di bawah ini terdapat view button. Dan juga ada scroll bar serta status bar. Pada
view sini, okay, kita akan dapat melihat ini adalah normal view dan ini adalah page layout view, iaitu kita boleh masukkan header dan juga footer pada bahagian bawah, dan juga kita boleh menggunakan page break preview untuk melihat secara keseluruhan. Jadi kita balik kepada normal view. Okey, dekat sini kita ada zoom control. Contohnya sekiranya kita ingin besarkan. Okey, kalau kata yang mata kurang nampak, kita boleh zoomkan ataupun kita boleh kurangkan supaya kita boleh lihat jumlah keseluruhan di dalam. Okey. Jadi Excel 2019 dia menggunakan sistem tab ribbon dan bukannya menu tradisional. Jadi ribbon ni mengandungi berbilang tab dan setiap satu dengan beberapa kumpulan arahan. Okey. Jadi kita akan menggunakan tab ini untuk melaksanakan tugas yang paling biasa dalam Excel. Okey. Contohnya kat sini ribbon ni dia merangkumi keseluruhan termasuk semua tab. Okey, ini adalah ribbon. Yang saya hidekan ni adalah ribbon. Okey, termasuklah tab. Okey, file tab. Okey, home tab, insert tab, page layout tab, formula, data, review, view, help. Okey, so ini adalah ribbon. Okey. Dan tab ini adalah tab. Okey, home tab iaitu semua arahan yang diperlukan dipaparkan pada tab. Jadi untuk kita aktifkan tab ini, kita klik pada nama tersebut seperti home tab, insert tab, page layout tab, formula tab dan seterusnya. Dan setiap tab ni, dalam tab ni dia ada group. Okey, group iaitu section tab yang menyusun arahan yang menjadi sub tugas. Contohnya kita ada clipboard group, kita ada font group, kita ada alignment group, kita ada number group, style group, cell group, editing group. Okey, contohnya dalam format cells. Okey, apabila kita klik kepada cells pada number group tadi, dia akan keluarkan format cell. Jadi kita boleh format number, kita boleh alignment, font, border, fill, protection dan sebagainya. Okey, jadi dengan mengklik ini dinamakan sebagai dialog box launcher bagi setiap group ini. Okey, contohnya dialog box launcher untuk alignment. Okey, jadi dialog box launcher ni adalah ikon kecil di sudut kanan di bawah setiap grup. Itu dari mana kita boleh membuka kotak dialog yang berkaitan. Contohnya dalam alignment ini kita bagi dapat kotak alignment. Okey. Jadi untuk home tab, okey, untuk home tab kita terdapat beberapa grup, iaitu kita ada clipboard group, font group, alignment group, number group, style, cells dan editing. Okey. Jadi untuk clipboard dia ada group dia, okey, itu cut, copy, format painter, font dia mengandungi seperti typefaces, size, okey. Lepas tu alignment, center, left, bottom, top, okey. Merge, wrap text, number, okey, style ada conditional formatting, format table, insert dan cell, kita ada insert cell, insert row, insert column. Kita boleh delete cell, delete row, delete column or delete sheet. Okey, kita juga boleh tentukan format, ketinggian baris, okey, ketinggian lajur, kelebaran lajur, okey, ataupun kita setkan dia sebagai auto fit. Okey, dan juga kita boleh buat auto sum, kita boleh sort, filter pada home tab. Pada insert tab, okey, insert tab membenarkan kita memasukkan carta, memasukkan jadual ataupun table, memasukkan gambar, shape, smart art, okey, beberapa carta. Okey, contohnya seperti carta yang terdapat seperti carta column chart, line chart, pie chart, bar chart, area chart, scatter chart, map, stock dan lain-lain. Okey, ataupun kita juga boleh masukkan spark line, okey, ataupun kita juga boleh masukkan equation, atau kita boleh masukkan simbol. Okey, contohnya simbol yang dapat dalam font-font lain ataupun terdiri daripada special character. Bagi
page layout tab. Ini membenarkan kita menukar formatting. Okey, menukar formatting contohnya daripada segi tema yang kita gunakan. Okey, sama ada margin. Okey, kita nak margin tu lebih lebar ataupun lebih sempit. Orientation ada secara portrait ataupun secara landscape. Size spreadsheet yang digunakan sama ada menggunakan letter atau A4 ataupun size postcard. Print area sekiranya kita hendak mensetkan kawasan yang akan dicetak. Memasukkan page break, meletakkan gambar background. Okey, ataupun kita juga boleh masukkan grid line. Okey, headings. Okey, jadi ini semua yang terdapat dalam page layout. Dalam formula, okey, dalam tab formula kita dapat melihat function-function yang terdiri daripada beberapa fungsi dan formula. Contohnya, kita hendak melihat function yang terdapat. Jadi di sini disenaraikan semua function-function yang kita terdapat di dalam Microsoft Excel. Okey, so ini memaparkan semua fungsi-fungsi yang terdapat. Okey, selain dari ini juga kita juga boleh menunjukkan formula. Contohnya dalam ini menunjukkan formula. Jadi dengan tab formula, untuk menunjukkan formula dia ada show formula ataupun kita boleh menggunakan shortcut iaitu control caret dekat keyboard. Itu yang ini. Okey, control ini dia akan tunjukkan formula. Contohnya ini adalah formula yang digunakan. Okey, contohnya ini adalah formula. Okey, ataupun dalam ini formulanya, ini adalah formula yang ditunjukkan. Ini merupakan semuanya adalah formula. Okey, kalau kita hidekan formula, so ini dia hanya menunjukkan value ataupun nilai sebenar. Okey, jadi selain daripada formula tab, insert function, ada auto sum dan juga lain-lain fungsi, termasuklah dengan menunjukkan formula. Bagi data tab. Okey, data tab dia di sini yang pentingnya kita akan belajar mengenai what if analysis. Okey, ataupun mungkin menggunakan filter dan sort. Kalau kita ingin menyisih mengikut ascending dan descending. Di dalam what if analysis kita akan belajar salah satunya adalah goal seek yang saya akan terangkan kemudian. Dalam review tab, okey, di sini kita akan melihat sama ada menggunakan spelling, thesaurus, okey. Mungkin kita ingin memprotect ataupun mengawal worksheet ataupun mengawal workbook supaya tidak dapat dibuka ataupun diubah formatnya. Okey. Dalam view tab, okey, kita ingin melihat sama ada dalam bentuk view normal, page break view, page layout, ataupun kita hendak split, okey, ataupun kita hendak menukarkan window sekiranya kita membuka lebih daripada 2 workbook. Okey, kemudian kita ada help. Okey. Okey, seterusnya adalah berkaitan dengan status bar. Okey, status bar pada Excel adalah untuk memastikan kita mengetahui tentang mode semasa program dan mana-mana kekunci khas yang kita setkan, dan membolehkan kita memilih pandangan lembaran kerja dan untuk zoom masuk dan keluar pada lembaran kerja. Walau bagaimanapun, kita juga boleh menyesuaikan ataupun kita boleh customize, okay, status bar tersebut. Jadi pada bahagian bawah ini, okay, so dengan menggunakan right hand click pada mouse, okay, kita right hand click pada mouse, dia akan memaparkan status bar. Di sini kita boleh customizekan atau menyesuaikannya. Contohnya kita nak tunjukkan sama ada caps lock ni. Bila kita tekan caps lock, dia akan automatik, dia akan tunjukkan off ataupun on. Jadi sekarang ni caps lock kita adalah off. Numlock, contohnya kalau kata di keyboard kita ada numlock, kita boleh tandakan numlock on. Contohnya kalau kita nak letakkan minimum, maksimum,
sum, average, count. Ini dia akan tunjukkan secara automatik. Okey, contohnya pada sekarang ni dekat bawah ni, okey, jika saya tekan caps lock, okey, caps lock key, so dia akan tunjukkan caps lock pada bahagian bawah. Kalau saya tekan numlock key, okey, dia akan tunjukkan numlock di sini. Jadi saya tahu bahawa sekarang ni dengan keadaan numlock ini, saya boleh masukkan nombor dengan menggunakan numlock key. Okey, bila saya disablekan numlock, okey, kalau saya masukkan 6 sini, dia akan berpindah menjadi arrow. Okey, sama juga sekiranya saya highlightkan nombor ini. Okey, caranya 456. Okey, kita akan dapat purata dia adalah 5. Count adalah bilangan yang dimasukkan ataupun yang kita pilih. Minimum dia adalah 4. Okey. Maksimum adalah 6 dan jumlah. Okey. Ataupun total kesemua sekali 4 campur 5, 9 campur 6, 15. Diberikan jawapan di bawah. Ini merupakan maklumat yang terdapat di dalam status bar. Okey. Jadi kita boleh ubah mengikut kesesuaian. Jadi untuk membuangnya, jadi kita boleh dengan uncheck dia balik. Contohnya numlock ataupun scroll lock di sini. Minimum, maksimum. Jadi contohnya sekarang ni bila kita uncheck ataupun remove ini, kita tak dapat dah sekarang ni. Okey, contohnya sekarang ni kita hanya dapat average, count, sum. Kita tak dapatlah yang minimum ataupun maksimum tadi. Begitu juga dengan numlock tadi. Sekarang kita masih dalam caps lock. Jadi, lembaran kerja, okay, adalah grid cell di mana kita boleh type data. Jadi, grid membahagikan lembaran kerja ke dalam baris dan lajur. Okay. Okay, lajur dikenal pasti dengan judul huruf. Okay. Ataupun lajur ataupun kolom. Kolom A, kolom B, C, D, E, F dan sebagainya. Dan baris dikenal pasti dengan judul bernombor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Okey, jadi sel ini adalah sel. Okey, sel dikenal pasti oleh lajur dan baris. Contohnya, okey, pada sel B8. Okey, ini B8 yang ditunjukkan pada alamat name box ini. Okey, jadi adalah alamat sel dalam kolom B ataupun lajur kedua dan pada baris yang ke-8. Di dalam Microsoft Excel mengandungi sebanyak XFD kolom, iaitu sebanyak 16,384 lajur. Okey, manakala baris yang terdapat bagi setiap lembaran kerja dalam Microsoft Excel adalah sebanyak 1,48,576 baris. Di dalam lembaran kerja, okey, worksheet dikumpulkan bersama dalam workbook, dalam buku kerja dan secara default. Okey. Jadi secara default bagi setiap notebook, apabila kita buka notebook yang baru, okey, secara default ataupun secara lalai, setiap workbook dalam Microsoft Excel 2019 mengandungi satu helaian kosong, blank worksheet. Ini satu saja worksheet. Okey. Yang dikenal pasti oleh tab yang dipaparkan di bahagian bawah skrin. Okey, jadi secara default lembaran kerja pertama dipanggil sheet 1. Dan sekiranya kita menambah sheet yang lain, dia akan diikuti dengan sheet 2, sheet 3, sheet 4 dan sebagainya. Okey. Okey, untuk row, okay, saya terangkan tadi, okey, cell reference by column dan kemudian diikuti dengan nombor. Jadi yang nampak tebal ni dia adalah active cell. Active cell ni dia punya sempadan dia lebih tebal. Okey, dan column heading. Okey, column heading ni dia ada dengan huruf. Okey, manakala baris dia diikuti oleh nombor. Okey, jadi setiap kemasukan sel. Okey, apa yang kita boleh masukkan bagi setiap sel? So ada 3 benda.
Okey, iaitu constant. Constant iaitu entry yang tidak berubah. Okey, dia boleh menjadi nilai angka, nombor ataupun teks deskriptif. Okey, contohnya. Okey, constants, teks. Okey, teks tu apa? Okey, huruf. Okey, contohnya nama. Okey, ini adalah teks. Okey, kelas STID 1103. Okey, ini adalah teks yang deskriptif ataupun kita boleh jadikan dia sebagai angka. Contohnya nombor 12, nombor 34, nombor 50. Okey, ini adalah angka. Ini adalah constant. Artinya satu entry yang tidak berubah. Okey, manakala kemasukan yang kedua adalah function ataupun fungsi, iaitu satu tugas pengiraan yang telah ditetapkan. Okey, dan satu lagi jenis kemasukan sel adalah formula, iaitu kombinasi pemala angka ataupun numeric constant, rujukan sel ataupun cell references, dan juga pembekal aritmetik ataupun arithmetic operator dan fungsi. Dan apa beza dia formula dan fungsi? Okey, jadi kedua-dua fungsi dan formula ni dia bermula dengan equal signs. Contohnya, saya masukkan nilai 4, 5, 6 dekat sini. Jadi sekarang ni dengan untuk menggunakan, katakan kita nak gunakan formula untuk jumlahkan, okey, 4, 5 dan 6 ini. Okey, kalau kita gunakan formula, pertama sekali kita masukkan equal signs dan kemudian kita akan tambahkan sel. Okey, ini adalah sel A9. Tambah, okey, sign dengan sel A10. Tambah dengan sel A11. Okey, jadi kita ada 3 sel. Ini menggunakan formula. Jawapannya berapa? 4 tambah 5 tambah 6 adalah 15. Betul? Okey, so kita dapat jawapannya betul. Ini kita menggunakan formula. Okey, kalau kita menggunakan fungsi ataupun function, okey, iaitu kita menggunakan function sum, S-U-M. So, sum, sama ada kita boleh masukkan terus kalau kita tahu formula dia. Kalau kita tak tahu, kita klik dekat formula function, insert function dekat sini. Dan kita klik insert function. Okey, kita search pada sum. So, go. Dia akan keluarkan sum. Klik OK. Kemudian dia akan keluarkan sum. Okey, dan number. Kita boleh masukkan sel dengan dragkan nombor dia. A9 atau A11. Ini dinamakan sebagai range. Okey. Dan kita klik OK. Dan jawapannya kita akan dapat 15. Ini adalah fungsi. Okey, iaitu sum. Fungsi sum. Yang itu memang menjumlahkan daripada sel A9 hingga A11. Okey. Jadi bagaimana untuk memasukkan data ke dalam lembaran kerja Excel 2019? Jadi untuk memasukkan teks ke dalam lembaran kerja, kita pilih je sel mana-mana. Okey. Dan kita masukkan teks. Typekan teks. Contohnya, kita masukkan teks. Contoh teks. Okey, kita buat teks contoh. Okey. Jadi kita ambil yang pendek sahaja, teks. Okey. Ataupun letakkan je sahaja nama Adam. Okey, ini adalah teks. Okey. Dan apabila kita type, habis type, okey. So, untuk masukkan teks sama ada kita tekan enter atau kita boleh menekan butang arrow ataupun kita ubah dengan mouse ke bahagian lain. Okey. Jadi bila kita masukkan teks, apa yang kita lihat secara lain, secara default, teks ni dia disusun di sebelah kiri, okay, ataupun left line. Manakala kalau kita masukkan nombor, okey, untuk masukkan nombor, kita masukkan nombor dan kita tekan enter ataupun arrow key ataupun dengan menggunakan kunci mouse. Okey, so kita lihat nombor ini dia disusun di sebelah kanan, dia right align. Okey, 2, 3, 5. Semuanya disusun di sebelah kanan. Kalau kita nak masukkan nombor negatif, okay, kita masukkan nilai sengkang dahulu dan kita masukkan nombor negatif 15. Ataupun kita boleh masukkan dalam
kurungan. Okey, kurungan 20 adalah negatif 20. Jika kita ingin menggunakan titik perpuluhan, jadi kita boleh menggunakan katakan 12 titik. Okey, untuk perpuluhan 12 titik. Okey, 4, 5, 6, 7. Kita ada 4 titik perpuluhan dan kita tekan enter. Okey, dan juga untuk mengurangkan titik perpuluhan, kita boleh tengok dekat atas ni dia ada untuk decrease dan increase decimal. Jadi kita boleh kurangkan titik perpuluhan. Walaupun begitu, nilai dia masih lagi 12.4567. Okey. Okey, bagaimana pula untuk memasukkan tarikh semasa? Okey, tarikh semasa macam contohnya hari ini. Hari ini adalah 19 Jun. Kita boleh masukkan 19, okey, /6 and then tahun 2020. Okey, dan kita tekan enter. Okey, dan membawakan tarikh 19 Jun 2020 ataupun kita masukkan 19-6-20 ataupun 2020. So dia akan paparkan okey dalam bentuk 19 6 dan juga kita lihat dekat sini dia adalah dalam bentuk format date. Okey. Ini pun dia adalah format date. Jadi untuk shortcut, okey, untuk masukkan tarikh kita boleh menggunakan papan kekunci iaitu control dengan semicolon. Kita tekan dekat keyboard control dan kita press semicolon, secara automatik dia akan paparkan tarikh. Okey, memandangkan video ini dibuat pada tarikh 18 Jun. Jadi dengan memaparkan tarikh control semicolon, dia akan paparkan tarikh pada hari ini iaitu 18 Jun. Okey. Ataupun kita hendak menunjukkan masa semasa. Okey. Jadi untuk masukkan masa, contohnya kita nak masukkan sekarang ni dah pukul katakan 3.40 petang. Kita masukkan 3 dan semicolon dan 40. Okey. So 40 dan dia akan masukkan AM. Okey, sebab ini dapatkan letakkan. Okey, dia akan mempaparkan AM untuk masa ataupun kita akan tentukan mengenai time. Okey, so dia akan paparkan 3.40 AM. Ataupun kita boleh menggunakan shortcut tu control semicolon pada keyboard dan dia akan paparkan masa. Masa sekarang adalah 3.38 petang pada hari Khamis 18 Jun 2020. Okey. Jadi untuk kita cepatkan masukkan data, okey, kita boleh menggunakan sama ada enter key, okey, pada keyboard atau kita boleh menggunakan arrow key pada keyboard atau kita boleh menggunakan tab key pada keyboard atau kita boleh menggunakan okey, escape key. Jadi escape key tidak memasukkan data, tapi escape key dia akan membatalkan kemasukan data semasa. Contohnya saya tekan escape key sekarang. Ini batal tu secara automatiknya terpadam. Okey. Jadi bagaimana kita hendak membuang okey data yang terkandung? Adakah kita menggunakan arrow key? Okey. Jadi kita untuk mendelete ataupun membuang data, kita boleh menggunakan backspace ataupun kita boleh menggunakan delete key pada keyboard. Okey, ini adalah untuk memadamkan. Okey, manakala escape key digunakan untuk membatalkan kemasukan data. Jadi kalau dekat active cell ini kita menekan escape key, tiada apa-apa yang berlaku. Tapi jika kita menekan delete, dia akan memadamkan data tersebut. Okey, jadi bagaimana kita hendak menyimpan workbook ini ataupun file ini? Ini kita boleh menggunakan save, iaitu sama ada kita klik di ikon pada quick access toolbar, klik save dekat sini, ataupun kita boleh menggunakan file dan kita klik save. Okey, ataupun sekiranya kita ingin memberikan nama lain, kita boleh ataupun menyimpannya di tempat yang lain, kita boleh menggunakan save as. Contohnya save as dan kita pilih nama file dan kita bagikan nama file baru ataupun pilih di tempat-tempat ataupun lokasi file lain. Okey, contohnya kalau kita nak masukkan di sini dan sebagainya dan kita savekan. Itu adalah untuk menggunakan file save as.
Jadi file save as juga digunakan sebagai sandaran. Okey, bagaimana untuk menutup file? Okey, di atas ini kita ada, okey, ini adalah minimize button, okey, ini adalah restore down dan ini adalah untuk menutup. Jadi kita boleh menutup file ini, okey. Sekiranya kita belum save, okey, dan sekiranya kita menutup file ini, dia akan bertanya adakah kita akan simpan file ini ataupun tidak. Jika kita klik save, secara otomatiknya dia akan tutup. Dan sekali kita klik don't save pun dia akan tutup. Tapi sekarang ni kita hendak membuka file ini, kita pilih cancel. Okey, bagaimana kita boleh bergerak dalam lembaran kerja Excel? Okey, untuk beralih ke sel tertentu kita boleh menggunakan tertikus. Okey, ini contohnya dari sini. Okey, untuk pindahkan daripada satu sel ke sel yang lain kita boleh menggunakan tertikus. Jadi letakkan pointer ataupun penudi tertikus pada sel tertentu dan kita klik sahaja. Ataupun kita boleh juga bergerak antara lembaran kerja menggunakan tertikus ataupun kita menggunakan antara lembaran kerja. Okey, worksheet sheet 1, okey, intro, cell reference, okey, menggunakan tertikus. Dengan untuk beralih daripada sel tertentu cara yang cepat. Okey, cara yang cepat kita boleh, contohnya kat sini, kita boleh menggunakan name box. Contohnya kita nak pergi ke sel Z100. Okey, jadi kita masukkan Z100 dan kita tekan enter. So, jadi kita akan dibawa ke sel aktif Z100 dekat sini. Okey, so ini yang dikatakan sebagai bagaimana kita boleh bergerak ataupun beralih ke sel tertentu secara tepat. Okey. Jadi, kita juga boleh bergerak dari sel ke sel menggunakan papan kunci. Okey, contohnya kita boleh menggunakan tab ataupun arrow key. Jadi, dengan menggunakan arrow key, kita akan bergerak satu sel ke kanan. Ataupun untuk arrow key sebelah kiri, kita bergerak satu sel ke kiri. Arrow ke bawah ataupun enter, kita akan bergerak satu sel ke bawah. Arrow key ke atas atau menggunakan shift enter adalah satu sel ke atas. Control arrow key ke kanan, kita akan pergi ke kanan ke satu bahagian kanan. Okey, control kiri, control bawah, control atas, home. Dan control home, dia akan sentiasa pergi ke sel yang pertama dalam setiap worksheet. Okey, contohnya sekarang ni saya tekan control home. So dia akan pergi sentiasa ke sel A1. Okey, sekiranya saya tekan home sahaja. Okey, dia hanya pergi ke baris yang sama tetapi pada kolom yang pertama. Okey, jadi kita juga boleh menggunakan page down, page up, alternate page down, alternate page up dan sebagainya. Jadi untuk bergerak antara tab pada lembaran kerja menggunakan papan kekunci. Okey, jadi untuk bergerak kita boleh gunakan control page up. Okey. Untuk control page up, so kita akan bergerak control page up. Untuk control page down, okey, dia bergerak ke hadapan. Untuk control page up, dia bergerak ke belakang. Okey, cuba tengok worksheet ni sekarang ni. Saya menggunakan control page down. Dia akan bergerak daripada sheet 1 ke intro, intro ke cell reference ke formula dan error. Ini menggunakan papan kekunci control page down. Dan kalau control page up, dia akan balik semula ke cell reference, intro. Ataupun lebih mudah kita navigate menggunakan keyboard. Menggunakan mouse ataupun tertikus. Okey, seterusnya kita akan belajar mengenai page special. Okey, contohnya page special, kita hendak menyalin. Okey, so menyalin
Okey, 456. Okey, kita salin dari ini, kita boleh menggunakan Ctrl C ataupun kita boleh pergi klik copy. Okey, copy ataupun Ctrl C. Okey, jadi saya lebih suka menggunakan ke keyboard Ctrl C dan kita boleh pindahkan ke bahagian lain. Contohnya bahagian ini Ctrl V. So dia akan copy. Ini sekiranya kita membuat paste biasa. Okey. Sekiranya kita menggunakan formula. Okey, kita Ctrl C dan kita pergi ke dekat sini, terletakkan Ctrl V untuk salin semula ataupun kita guna paste. Kita guna Ctrl V. So nilai dia adalah kosong. Kenapa kosong? Kalau kita lihat pada formula, dia adalah hasil tambah K8, K9 dan K10. K8, K9, K10 tiada data dalam ni. Sebab tu kita dapatkan nilai dia kosong. Sekiranya kita ada nilai data dalam ni 1, 2, 3. So kita akan dapat formula dia K8, K9, K10 dia adalah 6. Tapi pada awalnya dia tiada data. Ini adalah formula. Tetapi kalau kita nak kopikan nilai ya dalam 15, kita nak masukkan dekat sini, kita boleh menggunakan paste special ataupun kita menggunakan paste value. Okay, dalam paste special, okay, ada beberapa fungsi, iaitu ada paste all, paste formula, value, format, comments, validation, operation none, add, subtract, multiply, divide dan juga copy using theme, semua kecuali border, okay, column width, formula dan sebagainya. Jadi sekarang ni kita nak copy value. Kita klik value dan kita klik OK. So dia akan kopikan nilai 15 ke dalam sel K12. OK. So sekiranya kita hendak menyalin, OK, format sahaja. Contohnya kita hendak salinkan di sini dia punya fill color dia adalah warna kuning. Jadi kita nak fill color juga pada bahagian ini semuanya kuning. So kita copy dan kemudian kita nak paste special pada bahagian ini. Paste, kita ambil paste special dan kita nak apply format sahaja. Okey, dan kita klik OK. Okey, so kita akan dapat format dia dalam bentuk background kuning. Okey. Okey, dan memandangkan 15 ni dia adalah format general. So ini semua diubah ke dalam bentuk general. Okey. So tadi sebab dia ini kita copy format general dan juga dia punya fill color adalah warna kuning. So apabila kita copy yang ini, dia secara automatiknya dia akan berubah mengikut format pada sel D13. Okey. Begitu juga sekiranya kita hendak format menggunakan transpose. Kita copy yang ini ataupun menggunakan Ctrl C. Kemudian pada bahagian ini kita buatkan dia sebagai paste special. Okey, paste special dan kita klik transpose. Okey, jadi kita akan lihat dia akan copy 456 daripada vertical ke dalam bentuk horizontal. Okey, ataupun kita ingin menambah di sini satu, saya masukkan nilai dia. Okey. 1, 2, 3. So sekarang ni kalau saya tambahkan ini copy, okey, dan saya masukkan dekat sini paste dan paste special. Kalau saya tambahkan nilai add, okey, jadi nilai dekat sini dia akan menjadi 4 tambah 1 5, 5 tambah 2 jadi 7, 6 tambah 3 jadi 9. Okey. So saya klik OK. 5 7 9. Ini adalah paste special. Okey, untuk Excel header dan footer. Okey, jadi header ataupun footer adalah baris teks yang dicetak pada bahagian atas, header. Dan teks yang berada di bahagian bawah dinamakan dia footer untuk setiap halaman dalam spreadsheet. Okey. Jadi biasanya kita menaip teks deskriptif untuk menambah maklumat pada spreadsheet seperti tajuk, tarikh, nombor halaman dan sebagainya. Okey. Jadi untuk header ataupun footer dia boleh berada di dalam 3 lokasi. Okey. Iaitu kita berada pada contohnya untuk header ni dia pada
sudut kiri atas, okey, pada bahagian tengah dan pada sudut kanan. Begitu juga dengan untuk bahagian footer. Okey, so footer kita ada pada sudut bawah kiri, sudut bawah tengah, okay, dan sudut bawah kanan. Jadi kita boleh masukkan, contohnya kita masukkan dekat sini nama, okey, contohnya ataupun nombor metrik 1 2 3 4 5 dan pada bahagian header kita boleh masukkan nama, okey. Dan kita akan dapat setiap semua header dan footer bagi setiap lembaran dia akan mengandungi number metrik. Okey, dan juga pada bahagian footer dan nama pada bahagian atas. Okey. Jadi ini dalam bentuk kita kena ada dalam page layout view. Ya, pada page layout view lah baru kita boleh melihat header dan footer. Okey. So, kalau kita berada pada bahagian normal view, jadi kita tak dapat lihat header dan footer. Jadi untuk edit ataupun membuat perubahan pada header dan footer, kita kena pergi ke page layout dan kita pergi ke bahagian yang kita nak edit. Okey. Contohnya ini adalah nama pelajar. Okey, bawahnya adalah nombor metrik. Okey. Baik. Okey, seterusnya kita akan bincangkan berkaitan dengan julat sel ataupun sel ranges. Okey, range ataupun julat. Jadi range ataupun julat ini dia sama ada terdiri daripada satu single cell ataupun dia boleh mewakili keseluruhan worksheet. Okey, ataupun dia boleh menjadi satu lajur ataupun satu baris. Okey, ini adalah range. Jadi untuk memilih range, kita boleh menggunakan mouse button. Contohnya kita boleh drag. Okey, ini adalah satu range. Ini adalah satu range. Ataupun kita boleh select saja kolom. Ataupun kita select saja baris. Ataupun kita juga boleh memilih beberapa lajur dan beberapa kolom. Okey, kita boleh drag to mouse sahaja. Ataupun kita juga boleh memilih non-contiguous range, iaitu julat yang tidak bersambungan. Contohnya kita nak memilih pada bahagian ini dan campur dengan bahagian ini. Jadi untuk memilih bahagian-bahagian ini, okey, jadi kita hanya perlu menekan control key apabila membuat selection menggunakan mouse. Okey, contohnya sekarang ni kita select dahulu. Okey, katakan ini adalah julat yang pertama yang kita akan memilih. Kemudian kita tekan control key. Kemudian kita pilih julat yang kedua. Okey, kita release mouse button. Dan kemudian kita pilih pula julat yang ketiga. So, ini adalah pilihan julat kita. Okey, ini contohnya. Okey, jadi kita telah memilih 3 non-contiguous range ataupun julat yang tidak bersambungan dengan menggunakan kekunci kontrol. Okey, bagaimana kita menggunakan copy dan arahan copy dan juga operasi memindahkan. Okey, jadi kita menggunakan Ctrl C, okey, ataupun menggunakan home kita ada copy. Okey, jadi copy sini kita masukkan paste. Okey, so dia akan copy ataupun salin. Kalau kita menggunakan cut, okey, cut dia adalah memotong ataupun memindahkan. Kita memindahkan daripada situ, kita pindahkan kepada sini. Okey, ini adalah cut. Okey. And bila kita masukkan, kita menggunakan paste ataupun secara menggunakan shortcut dia adalah Ctrl V. Kita juga boleh, okey, boleh menyalin dengan menggunakan fill handle. Contohnya, katakan saya ingin membuat bilangan. Okey. So, saya ambil sheet 1 dan saya letakkan 1, 2. Dan saya nak buat bilangan ini berterusan. Jadi, saya boleh
memilih, okey, 212, dan di bahagian bawah ni dia ada kita letakkan mouse pointer kita, dia akan nampakkan berbentuk tambah macam tu pointer dia. So kita akan drag ke bawah. Dengan mendrag ke bawah, kita akan membuat persat kopi ataupun salinan, iaitu 1 2 3 4 5 6 dan seterusnya. Okey, tetapi sekiranya kita memilih satu sahaja dan kita buat salinan, so dia akan kopi salin nombor 1 sahaja. Okey, so sekiranya kita ada increment, contohnya kita ada increment 1 2, dan jika kita memilih untuk menyalin 1 2 dan seterusnya, dia akan meningkatkan ataupun increment setiap 1. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 dan 8. Ini adalah membuat persalinan menggunakan fill handle. Okey, bagi cell referencing ataupun rujukan sel. Jadi terdapat 3 jenis cell referencing ataupun 3 jenis rujukan sel, iaitu absolute reference, relative reference dan mixed reference. Di absolute reference ataupun rujukan mutlak, itu di mana nilai dia kekal malar apabila kita copy. Jadi tujuan rujukan sel ni hanya digunakan apabila kita membuat salinan, kita copy, okey, daripada satu sel kepada sel yang lain. Okey, bagi rujukan mutlak dinyatakan dengan tanda $, sebelum lajur dan baris. Ini contohnya B, $B, $4. Okey, satu jenis lagi dia adalah relative reference ataupun rujukan relatif, iaitu dia akan berubah apabila disalin dan dinyatakan tanpa $. Okey, contohnya seperti B4. Okey, mixed reference iaitu rujukan campuran, sama ada baris ataupun lajur, dia adalah mutlak, manakala yang satu lagi dia adalah relatif. Ini ditentukan dengan tanda $, sebelum bahagian rujukan mutlak. Contohnya B $4. Okey, jadi kita menggunakan sel relatif dan sel mutlak secara betul. Okey, contohnya sekarang ni, okey, kita ada quiz. Quiz kita nilai dia adalah 30%. Jadi kita letakkan dia sebagai assumption. Jadi kita asingkan dia. Okey, assumption kita bahawa nilai quiz kita adalah 30%. Okey, dan Ahmad. Okey, so Ahmad, Busu, Chong, David dan Elena. Setiap quiz dia adalah 80%, 40%, 30%, 70%, 90%. Jadi sekarang ni untuk mengira quiz, okey, bagi setiap orang Ahmad. Okey, katakan sekarang ni ini contoh yang pertama, iaitu menggunakan rujukan mutlak, sel rujukan mutlak, iaitu kita menggunakan formula, okey, iaitu kita ambil nilai 80. Okey, sebab dia 80%, jadi kita nak jadikan dia sebagai 30%, iaitu nilai ni kita darabkan dengan nilai 30% di sini. Jadi apa yang akan berlaku? Kita copy yang ini dahulu. Okey, ini adalah cells relatif B3. E3 juga adalah cells relatif. Jadi kita masukkan nilai ini. Okey, jadi nilai ini sekarang ni 80 darab dengan 30%, kita akan dapat 24/30. Itu betul. Tetapi sekiranya kita ingin menyalin formula ini untuk Busu, Chong, David dan Elena, adakah kita akan mendapat jawapan yang betul? Jadi dengan menggunakan fill handle ataupun menggunakan Ctrl C untuk copy dan Ctrl V, ini saya lebih suka menggunakan fill handle. Kita akan tarik dan kita akan dapat nilai di bawah ni adalah kosong. Ini adalah kerana jika kita lihat formula ini adalah E4. E4 adalah 40 darab dengan B4. B4 adalah tiada nilai. Sebab itu kita akan mendapat nilai dia adalah kosong untuk Busu, Chong kosong, David kosong dan Elena adalah kosong. Jadi untuk pastikan kita akan mendapat jawapan yang betul, jadi kita menggunakan sel mutlak bagi sel B3, iaitu yang mengandungi nilai 30%. So pada B3 ini kita kena masukkan, okey, $,
B dan $sign 3. Ataupun cara mudah ialah kita dengan menekan ke kunci F4. F4. Okey, F4 dia akan berubah daripada sel relatif kepada sel mutlak kepada sel relatif di mana baris dia adalah mutlak, kemudian diikuti oleh kolom ataupun lajurnya yang mutlak. Okey, sekarang ni untuk kes ini kita menggunakan sel rujukan mutlak. Untuk B3 kerana itinaq dah berubah. Okey, nilai dia adalah tidak berubah untuk sel B3. So, apabila kita kopikan file ini, okey, kita salin dan kita kopikan. Jadi, nilai dekat sini kita dapat 40 darab 30% adalah 12. 30 darab 30% nilai dia adalah 9. 70 darab 30% nilai dia adalah 21. Dan 90 darab dengan 30% nilai dia adalah 27. Okey, ini adalah contoh untuk sel rujukan mutlak. Okey, bagi contoh untuk sel relatif. Okey, contohnya pada sini kita ada nilai. Okey, contohnya sekarang ni saya tak nak nilaikan dia. Masih kosong. Cuma kita nak buat kata jadual hasil darab. 1 darab 1 kita nak jawapan dia 1 dekat sini. 1 darab 2 jawapan dia 2 dekat sini. 5 darab 5 jawapan dia 25 di sini. Okey, jadi sekarang kita hendak menggunakan formula. Jadi kita hendak menyalin formula. Iaitu sini adalah di mana. Okey, untuk masukkan formula, okey, kita hendaki masukkan tanda equal signs dahulu. Jadi 1, okey, A1 darab dengan A1. Jadi sekarang ni kita masukkan dia sebagai relatif dahulu. Dia relatif, sekarang ni jawapan dia adalah betul pada bahagian ini. 1 darab 1 dapat 1. Okey, pada sini, okey, 1 darab 2, betul 2. Tapi 3, ini salah. 3 darab 2 adalah 6. Okey, so 3, 4 darab 6, 24. Maksudnya 4 darab 1 adalah 4. 5 darab 1 adalah 5. So, kat sini kita kena ubah, iaitu kita sekarang ni kita yang akan berubah adalah pada baris tidak berubah. Okey, itu baris yang mana baris adalah B9. Okey, so A10, ini B9 dia adalah tidak berubah, iaitu pada baris yang ke-9. Okey, so kita akan dapat 1, 2, 3, 4, 5. Tapi bagaimana kalau kita copy ke bahagian ini? Okey, jadi kita dapat 1 darab 1, 1 betul. 1 darab 2, 2. Okey, 1 darab 3, kenapa dapat 6? Ini salah sebenarnya. Okey, sebenarnya dia mengambil nilai 2 darab 3, 6. So, daripada sini kita terpaksa menggunakan relatif untuk baris A10. Okey, ini A10. Sekarang ni kita nak nilai dia adalah pada kolom A ni dia tak berubah sebab kita ada menyalin kepada horizontal. Okey, so kita tetapkan dia sebagai A10 bagi relatif. A di mana nilai A dia tak berubah. Okey, so sekarang ini bila kita copy kita akan dapat nilai ini. Okay, nilai ini pun sama. So bila kita copy keseluruhan kita akan dapat begini, 5 darab 5 adalah 25. So kita menggunakan nilai relatif, iaitu di sini kita pada permulaan dia adalah secara mutlak. Okey, untuk kolom A dia adalah mutlak. Okey, ini kolom A, so ini 5 dia mutlak. Okey, manakala baris dia berubah. Okey, setiap baris dia adalah berubah. Okey, manakala untuk bahagian ini F9, okey, jadi F ni dia adalah berubah manakala row baris dia adalah tidak berubah, itu kita menggunakan 9. Okey. Okey, seterusnya kita ambil contoh menggunakan tiga kaedah sekali. Contohnya kita ada 5 tahun. Tahun pertama, tahun kedua, 3, 4, 5 dan kita ada interest. Okey, dan kadar faedah yang dikenakan adalah sebanyak 4%, 5%, 6% dan 77%. Okey. Jadi sekarang ini kita hendak melihat kepada tahun yang katakan sekarang ni kita menggunakan mutlak, iaitu ini 3000. Okey, 3000 darab dengan 4%. Okey, darab dengan 4%, darab dengan
1. Okey, so kita akan dapat 120. Okey, dan apabila kita copy pada tahun 2 tahun 120 darab 2 dah kita akan dapat 240. Okey, so di sini kalau saya mula daripada awal, okey, iaitu nilai dia adalah nilai 3000. Ini adalah absolute reference ataupun sel rujukan mutlak, dan kita darab dengan okey, interest dia adalah 4%. Okey, 4% ni dia adalah tidak berubah pada baris yang keempat. Okey, dan kemudian kita darab dengan nilai yang ini, okey, iaitu dia tidak berubah pada kolom H. Okey, jadi kita masukkan absolute ataupun dollar sign. Kita tekan enter dan kemudian kita copy dia. So kita akan dapat nilai dia adalah sama, artinya kalau kata untuk 4 kali 3 12,200, 240 darab 2 darab 3 360 480 600. So kita akan dapat sekarang ni kita menggunakan sel rujukan mutlak, sel rujukan relatif dan juga sel relatif. Itu kita tak berubah. Okey. Okey, faham? Okey, baik. Ini adalah menggunakan assumption bahawa kita membuat pinjaman, okey, sebanyak 3000. Okey, contohnya kita ingin membuat pinjaman sebanyak 5000. Ini adalah kadar faedah yang dikenakan. Ini adalah assumption. Dengan mengubah assumption, dia secara automatik dia akan mengemaskini data tersebut. Okey, ini adalah menggunakan assumption. Okey, seterusnya kita akan belajar mengenai formula. Okey, formula adalah persamaan yang menjalankan operasi pada data lembaran kerja. Jadi kita boleh menggunakan formula 2019 untuk melakukan operasi matematik seperti penambahan, pendaraban, membuat perbandingan nilai dia antara lembaran kerja, menggabungkan teks, mencari purata keputusan ujian pelajar dan lain-lain. Jadi formula dia merujuk kepada sel lain pada lembaran kerja yang sama, sel pada helaian lain dalam buku kerja yang sama, atau sel pada helaian dalam buku kerja yang lain. Okey. Di samping itu kita juga boleh menukar data dalam hamparan. Okey. Jadi Excel ni secara automatik dia akan mengira semula jawapan tanpa kita perlu memasukkan kembali formula tersebut. Dan formula selalunya bermula dengan tanda equal signs dan diikuti oleh satu ataupun lebih operands yang dipisahkan oleh satu atau lebih pengendali. Jadi operands ni boleh menjadi nilai, teks, rujukan sel, julat, nama yang ditentukan atau nama fungsi. Manakala operator pula adalah simbol yang digunakan untuk mewakili pelbagai aritmetik dan perbandingan operasi yang kita boleh lakukan pada operands. Okey, contohnya operator. Jadi operator sini nama dia okey parenthesis. Dan ini akan dilaksana mengikut susunan yang tertentu. Contohnya parenthesis akan sentiasa diproses terlebih dahulu. Jadi apabila Excel okey melihat formula yang mengandungi parenthesis, ini dia akan mengira parenthesis dahulu. Kemudian diikuti oleh persen dan diikuti oleh exponentation. Okey. Seterusnya barulah dia akan mengira multiplication ataupun division dan kemudian addition ataupun subtraction dan diikuti oleh concatenation. Dan akhir sekali barulah dia mengira equal to, greater than dan less than. Okey, jadi untuk formula, okey, kita lihat di sini. Okey, contohnya kalau kita ingin mengira 1 tambah 5 darab 3 tolak 4 bahagi 2. Agak-agak berapa jawapannya? Okey, jadi kita ada, dia akan lihat apa dahulu dekat sini. Jadi kita akan lihat dia darab dan bahagi. Okey, darab dan bahagi dia adalah sama level. Okey, sekarang ni kita tengok 5 darab 3, 15. 4 bahagi 2 adalah
2. Okey, kemudian okey, 1 tambah 5 darab 3, 15 campur 1, 16. 16 tolak 2, kita akan dapat 14. Okey, so kita akan dapat 14. Okey, yang contoh yang kedua. Okey, dalam kurungan 1 tambah 5. So, kurungan ni adalah yang mula-mula sekali dikira. 1 tambah 5 adalah 6. Kemudian diikuti oleh hasil darab ataupun hasil bahagi. Okey, tu dah ada hasil darab 3. 6 darab 3, 18. 18 tolak 4 bahagi 2 adalah 2. 18 tolak 2 adalah 16. So, kita akan dapat 16 di situ. 1 tambah 5 darab dengan 3 tolak 4. Dan kita tutup kurungan. Jadi dia akan mengira dalam kurungan dahulu, iaitu dalam kurungan dia ada hasil darab. 5 darab 3 adalah 15. 15 tolak 4 adalah 11. 11 tambah 1 adalah 12. Kemudian dia bahagi dengan 2. 12 bahagi 2 kita dapat 6. Itu adalah jawapannya 6. Manakala ini kita ada contoh menggunakan persen. Jadi dalam persen dia adalah pada operasi yang kedua. Selepas parentesis. Jadi 4% dia adalah 0.04. Jadi di sini 0.04 bahagi 2 adalah 0.02. Jadi 5 darab 3 adalah 15. 15 tambah 1 adalah 16. 16 tolak 0.02 kita akan dapat 15.98. Okey, ini contoh untuk menggunakan operator. Okey, contohnya sekarang ni kita ingin menggunakan concatenation, NOR dan Hasniza. Jadi di sini kita boleh menggunakan, contohnya kita menggunakan equal signs dan kita ambil cells A15 dan N signs tambah dengan A16. Jadi kita akan dapat gabungan nama NOR Hasniza. Okey. Jadi terdapat beberapa jenis ralat ataupun error. Okey. So error dalam Excel 2019 terdapat beberapa ralat. Okey, yang terjadi sekiranya kita membuat kesalahan dalam mencampurkan formula. Contohnya, okey, dalam cells reference, iaitu ini adalah rujukan cells yang tidak sah ataupun lembaran kerja dihapuskan. Contohnya, sekiranya kita ada satu worksheet lain, sheet 2. Contohnya kita ada data 12 dekat sini. Okey, dan dalam worksheet formula dan error, kita ada refer. Okey, contohnya saya letakkan di sini, kita refer kepada nilai 12 tadi dalam worksheet yang kedua. Okey, equal, kita tekan enter, 12. Dan sekiranya kita delete sheet 2 ini, okey, kita delete. Delete permanently, delete, dan dalam formula dan error ni kita nampak dia ada error reference. Ini menunjukkan rujukan sel tidak sah ataupun lembaran kerja telah dihapuskan. Okey, dan name, satu lagi jenis error, name setelah tag dalam formula tidak diiktiraf oleh sel. Okey, contohnya saya masukkan nama saya tapi sebagai formula. Okey, Tarmizi, equal sign Tarmizi. Adakah ada formula nama Tarmizi? Saya tekan enter, so itu tidak ada formula. Okey, so ini adalah salah. Okey, kemudian divide by 0. Contohnya kita hasilkan formula yang dibahagi dengan sifar. Contohnya kita nak 2 bahagi 0. Apa nilai dia? Tentulah dia tak boleh bahagi. 2 dapat 0, kita akan dapat divide by 0. Okey, ini adalah ralat yang ketiga. Value, sekiranya salah satu pemboleh ubah dalam formula adalah jenis yang salah. Contohnya sekarang ni kita nak tambah sel A8 dengan A15. 1 tambah NOR. Boleh ke tak boleh? Okey, jadi kita tambahkan equal signs A8 tambah dengan NOR. Apa akan jadi? So kita akan dapat masalah value error. Sebenarnya dia tak boleh tambah nombor dengan huruf. Okey, bagi 6 iaitu nombor yang tidak sah. Okey, contohnya kita masukkan negatif square root. Square root negatif 2. Okey, square root negatif 2. Square root mana boleh ada nilai negatif. Semuanya hendaklah positif. Jadi dia akan keluarkan
num error. Okey. Jadi bagi null error, ini sekiranya terdapat julat yang tidak bersambungan. Contohnya, katakan kita nak tambah nilai A1 tambah dengan 2. Okey, kemudian kita terlupa, kita letak space dan kita tambah nilai yang ketiga A10 dan kita tekan enter. Jadi dia akan menghasilkan null error apabila terdapat dua julat yang tidak bersambungan. Ini adalah jenis-jenis ralat yang terdapat dalam Microsoft Excel. Okey, fungsi dalam Excel 2019. Jadi fungsi Excel adalah arahan khas yang dimasukkan ke dalam formula untuk melaksanakan pengiraan matematik. Jadi fungsi ini boleh digunakan untuk membuat operasi yang kompleks dan itu juga yang mudah. Okey, so Excel 2019 mengandungi senarai fungsi lembaran kerja yang dikategorikan untuk memudahkan carian. Okey, kalau dalam Excel ini fungsi dia insert function. Okey, dalam insert function ni kita boleh juga gunakan shortcut Shift F3. So insert function. Kemudian kita akan lihat dalam ini select kategori. So kita ada banyak kategori. Kita ada kategori financial, date, time, mathematics, trigonometry, statistical, lookup, references, database, text, logical, information, engineering, cube. Okey. Jadi dalam ni ataupun kita senaraikan ke semua sekali. So ia akan memaparkan semua fungsi-fungsi yang berada di dalam Microsoft Excel. Okey. Jadi berikut adalah beberapa fungsi yang biasa kita gunakan. Dan ini yang akan ditanya dalam soalan peperiksaan. Okey. Jadi contohnya fungsi sum. Fungsi sum digunakan untuk menambah kandungan sel. Fungsi if digunakan untuk melihat jika keadaan tertentu dalam spreadsheet adalah benar ataupun salah. Max digunakan untuk mengembalikan nombor maksimum. Average digunakan untuk menentukan nilai purata. Min digunakan untuk mengembalikan nombor minimum dalam julat. Count digunakan untuk mengira berapa banyak nombor dalam senarai. Count A digunakan untuk mengira bilangan sel yang tidak kosong. Count blank digunakan untuk mengira bilangan sel yang kosong. Count if digunakan untuk mengira bilangan sel yang memenuhi kriteria. VLOOKUP ataupun vertical lookup untuk membolehkan Excel mencari nilai pada lajur pertama dalam julat sel dan kemudian kembalikan nilai yang berkaitan dari mana-mana sel pada baris yang sama. PMT ataupun payment mengira bayaran berkala untuk pinjaman yang berasaskan pembayaran yang berterusan dan kadar faedah yang tetap. FView ataupun future value, ia mengembalikan nilai masa depan pelaburan berdasarkan pembayaran berkala, berterusan dan kadar faedah yang berterusan. Goal 6 ini adalah untuk mencari hasil yang dikehendaki dengan melaraskan nilai input. Jadi untuk fungsi, okey, contohnya dalam ini terdapat markah, okey. Nama matrik 1 2 3 4 1 2 3 5 sampailah 1 2 4 3 dan nama terdapat Ahmad, Busu, Chong, David, Elina, Farid, Gopal, Halim, Irene, Jamilah dan terdapat markah tugasan. Okey, tugasan 30 berdasarkan per 30, kuis per 30, ujian per 40 dan jumlah. Okey. Jadi jumlah di sini kita menggunakan formula. Okey. So markah yang lebih daripada 50 adalah lulus. Manakala kurang daripada 50 adalah gagal. Dan markah lebih daripada 50 adalah lulus dan kurang dari 50 adalah gagal ataupun gagal sekiranya tidak hadir pada ujian. Contohnya Elina tidak hadir ujian. Gopal pun tidak hadir ujian. Ini secara automatik dia adalah gagal walaupun Elina mendapat markah penuh pada tugasan 30 dan kuis 30.
jumlah markah ada 60. Pada hakikatnya ia adalah lulus. Tetapi sekiranya tidak hadir pada ujian, maka ia adalah gagal. Jadi kita akan menggunakan fungsi dan formula. Okey. So untuk jumlah, okey, jadi saya delete dahulu. Okey, ini. Okey, jadi jumlahnya, okey, kita menggunakan formula, iaitu dengan masukkan sum. Okey, ataupun menggunakan formula ataupun menggunakan fungsi. Saya menggunakan fungsi sum dan kemudian kita akan jumlahkan sum, okey, daripada sel C5 hinggalah ke E5. Okey. Dan kita enter. Okey, dan kemudian kita akan copy menggunakan fill handle. Okey, so kita akan dapat di sini. Okey, sekarang kita untuk menggunakan if. Okey, ini saya ambil if dahulu sebagai contoh. Okey, ini kita menggunakan fungsi sum if. Okey, if kita masukkan equal signs dan if. Okey, dan kemudian kita tengok. Okey, if dia punya format dia adalah logical test. Okey, masukkan nilai apa yang kita nak uji dan value sekiranya benar dan value sekiranya salah. Jadi sekiranya logical test, kita ambil nilai ini dahulu. Okey, sekiranya nilai ini dia melebihi, okey, daripada 50. Kita masukkan 50 dan value if true. Okey, sekiranya benar lebih daripada 50, maksud dia adalah lulus. Kita tulis lulus. Dan value false adalah gagal. Sekiranya kurang daripada 50, dia adalah gagal. Dia sebenarnya 50 atau kurang. Jadi kita masukkan gagal dekat sini dan kita klik OK. Okey, dekat sini untuk 57.74 dia adalah lulus. Kita klik OK. Jadi kita membuat salinan. Okey, jadi semuanya kita lihat dia adalah lulus pada yang lebih 50 kecuali Irene. Irene mendapat markah 50. Tapi kenapa ia gagal? Okey, ia gagal kerana ia adalah sama dengan 50. Okey, tetapi dia kurang, okey, daripada 50. Dia adalah sama dengan 50. Dalam formula kita tetapkan dia adalah lebih besar. Jadi untuk membetulkan, kita kena gantikan dengan okey, tanda lebih besar dan equal signs daripada 50. Dan di sini kita boleh copy. Jadi kita akan dapat Irene menjadi lulus. Lebih besar atau sama dengan 50. Okey, jadi kalau sama dengan 50 dia adalah lulus. Okey, tapi ini termasuk juga dengan Elina dan juga dengan Gopal yang tidak hadir ke ujian. Sepatutnya Elina gagal. Gopal memang gagal sebab ianya kurang daripada 50. Tetapi Elina markahnya 60. Tetapi lulus. Tetapi tidak hadir ujian, dia adalah gagal. Jadi kita boleh menggunakan if dan juga or. Okey, if dan juga or. Okey, sama seperti dalam tugasan kamu. If or, katakan if or, maaf, kita kena ada equal sign. Okey, if or nilai ini melebihi kita ambil kurang daripada 50 sebab kita akan tentukan bahawa sekiranya gagal. Value if true is gagal untuk Elina dan Gopal. Okey, jika bawah 50 untuk logical test F5, okey, dalam kurungan or satu lagi dia adalah nilai apa? Ujian. Sekiranya nilai ujian dia adalah kosong. Okey, samaan dengan kosong adalah tidak hadir. So nilainya di sini true, dia adalah gagal. Di sini adalah lulus.
Okey, tadi ada kesilapan masukkan parenthesis tadi. Okey, jadi ini if or F5 kurang daripada 50 atau I5 sama dengan kosong, iaitu I5 ni dia adalah nilai ujian. Kalau nilai ujian ni kosong, maka ia gagal. Okey, so sekarang ini nilai dia kurang daripada 50. Okey, F5 lebih. Okey, ini kurang daripada 50. Dia kurang 50, dia gagal lah. Tapi ini menangkan dia adalah lebih daripada 50. Jadi dia adalah lulus. Okey, jadi dengan ini kita menyalin. Okey, dan kemudian kita akan dapat nilai dia lulus, lulus, gagal, lulus, gagal. Sebab gagal di sini adalah kerana markahnya adalah kosong. Dia tidak hadir. Okey, jadi ini adalah gagal. Kalau kita lihat dengan sebelum ini, dia adalah lulus. Jadi sebenarnya dia adalah gagal. Yang lain lulus, gagal, gagal, lulus, lulus. Ini menggunakan kaedah OR. Okey, so if, okey, jadi dalam kurungan OR, F5 kurang daripada 50, I5 sama dengan kosong. Jika benar, dia adalah gagal. Dan jika salah, dia adalah lulus. Okey. Seterusnya, kita akan melihat fungsi max. Okay, max digunakan untuk mengembalikan nombor maksima daripada julat. Ini contohnya, ini adalah nilai maksima. Okay, jadi saya delete dulu semua sekali. Okay, untuk markah maksima, iaitu kita menggunakan fungsi max. Okay, untuk max dan dia ada fungsi yang bermula number. Kita ambil julat dia daripada keseluruhan, iaitu C5, C14. Okey, dia menggunakan markah yang paling maksima di sini adalah 30. Jadi kita boleh membuat salinan. Okey, ke dalam untuk kuis, ujian dan jumlah. Markah purata kita boleh menggunakan untuk menentukan nilai purata, iaitu menggunakan fungsi average. Average, kemudian kita ambil julat dia, okey, dan kemudian kita masukkan dan dia akan tambahkan semua sekali dan kemudian dia bahagi dengan 10, kita akan dapat 17.49. Jadi kita copy untuk kuis, ujian dan jumlah. Markah minima kita menggunakan fungsi min, iaitu untuk mengembalikan nombor minimum dalam julat. Okey, so ini adalah nombor 9.62 yang paling minima. Okey, kemudian kita salin. Dan pelajar yang hadir. Okey, ini kita akan menggunakan fungsi count. Okey, jadi fungsi count digunakan untuk mengira berapa banyak nombor dalam senarai. Jadi kita lihatlah, sekiranya dia menghantar tugasan, maksudnya dia hadir. Okey, so dengan menggunakan fungsi count, okey, so kita boleh mengira berapa bilangan pelajar yang hadir. Contohnya, untuk tugasan semua hadir dan untuk ujian hanya 8 orang sahaja yang hadir. Jadi, selain menggunakan count, kita juga boleh menggunakan count A. Jadi, count A ini digunakan untuk mengira bilangan sales yang tidak kosong dalam senarai. Jadi, untuk pelajar yang tidak hadir, kita boleh menggunakan count blank. Ataupun kita boleh menggunakan count if. Okey, contohnya kalau kita menggunakan count blank, okey. Okey, nilai dia kosong, dia semua hadir, tetapi untuk ujian ada 2 orang yang tidak hadir. Ini kalau kita menggunakan count blank. Tapi kita juga boleh menggunakan count if. Okey, count if. Okey, jadi kita kena masukkan range dan kita perlu masukkan kriteria. Kriterianya maksudnya tidak hadir. Dia bukan dia, nilai dia kosong. Nilai dia adalah blank. So, untuk masukkan blank, kita masuk 2 inverted comma. Okey, so kita klik OK dan kita copy yang ini. Kita akan dapat sama juga untuk bahagian ujian 2 orang tidak hadir. Bagaimana kita ingin melihat bilangan pelajar lulus? Okey, jadi untuk bilangan pelajar lulus, kita boleh menggunakan count if. Okey, sama juga dengan count if. Okey,
Okey, dan masukkan range. Okey, range dia lulus kita akan lihat dekat bahagian sinilah. Okey, iaitu pada kolom H. Lulus dan kriteria dia adalah lulus. Okey. Sebab dia adalah label, kita kena masukkan invited, koma. So, kita akan dapat jawapan dia 6 orang yang lulus. Okey. Dan kita juga boleh menggunakan count if untuk melihat bilangan pelajar gagal. Okey. Sama juga, kita copy sahaja yang ini. Ctrl V, tetapi dekat sini, dia bukannya lulus tetapi gagal. Tapi kita hendak merubah dia punya daripada sel H5 ke H14. So 4 orang yang gagal. Untuk VLOOKUP. VLOOKUP untuk membolehkan Excel mencari nilai pada kolom yang pertama dalam julat sel dan mengembalikan nilai yang berkaitan dari mana-mana sel pada baris yang sama. Contohnya, kalau kita nak lihat matrik number 1240. Matrik 1240. Adakah statusnya lulus ataupun gagal? Jadi kita boleh menggunakan vertical lookup. Kita masukkan formula VLOOKUP. Okey. Dan kemudian kita masukkan insert function. Dan lookup value. Value apa yang kita nak tengok adalah nombor matrik 1240. Okey, table mana kita akan gunakan, iaitu table yang mengandungi matrik, nama, tugasan, semua sekali. Jadi kita select semua. Lookup value adalah nilai 1240. Okey, status VLOOKUP. Okey. Insert function. Lookup value adalah 1240. Table array. Okey, klik kat table array. Inilah table yang kita nak lihat. Okey. Kolom index number. Ini adalah kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5, kolom 6, kolom 7, kolom 8. Jadi kita nak tengok status dia adalah lulus ataupun gagal pada kolom H. Iaitu pada kolom yang ke-8. Jadi kita masukkan kolom ke-8. Dia akan dapat jawapan dia gagal. Kita klik OK. Kita akan dapat gagal. Okey, tapi pastikan dalam VLOOKUP kita ada satu lagi range lookup, iaitu dekat sini sama ada dia betul-betul exact match. Okey, nombor matrik. Contohnya kalau kita letak 1250. Jadi 1250 tak wujud, tapi dia akan cari yang hampir, dia akan masukkan nombor jamilah ini 1243. So kita kena letakkan false. Klik false. Dan kita klik OK. So, kita akan dapat gagal. So, kalau kita masukkan 1250. Jadi, kita tidak akan dapat not available. OK. Kalau kita masukkan di sini. Kita masukkan false. So, dia dapat lulus berdasarkan kepada jamilah. OK. So, pastikan kita ada false dekat sini. OK. Exact match. Okey, dan kita akan dapat not available. So, kalau kita nak tengok nama busu 1235. So, busu ni adalah lulus. So, sekarang ni digunakan untuk vertical lookup. Dia akan melihat pada berdasarkan kepada matrik number 1235, iaitu pada kolom yang mula-mula sahaja. Okey, bagi untuk fungsi payment. Fungsi payment adalah untuk mengira bayaran berkala bagi pinjaman yang berasaskan pembayaran yang berterusan dan keadaan faedah yang tetap seperti pembayaran kereta ataupun gadai janji. Okay, contohnya dalam tugasan yang kedua, itu mengira harga pinjaman harga kereta. Atau harga kereta Proton. Okay, so dalam harga kereta Proton ini, kita akan saya letakkan harga kereta Azora. Okay, harga dia RM50,000 dan deposit dia adalah sebanyak 10%. Jadi dengan menggunakan formula 50,000 darab dengan 10%, kita dapat 5,000. Jadi pinjamannya berapa banyak pinjaman setelah kita buat deposit. Jadi kita ambil 5,000 tolak 50,000 sebab pinjaman adalah kita berhutang. Jadi jumlah dia adalah negatif 45,000. Katakan kadar faedah setahun adalah
3%. Dan tempoh pinjaman kita nak buat loan adalah sebanyak 6 tahun. Jadi untuk menggunakan fungsi payment, okey, jadi kita boleh menggunakan fungsi payment iaitu PMT. Okey, so kita insert function. Kat sini kita ada rate. Okey, rate adalah kadar faedah bagi pinjaman. Okey, kadar faedah kita adalah rate dia adalah 3%. Tapi 3% ni adalah 3% setahun. Dan kita kena bayar kadar faedah setiap bulan. Okey, sebab kita akan buat monthly statement. So, kita kena bahagi dengan 12. Dan N per ni adalah nombor bilangan bayaran. Itu bilangan bulanan. Jadi, kita nak buat tempoh pinjaman adalah 6 tahun. 6 tahun ada berapa bulan? So, kita kena darab dengan 12. Okey, dan ini adalah PV adalah present value ataupun jumlah yang kita akan buat pinjaman. Iaitu adalah sebanyak 45,000. Okey, ini adalah 45,000 dan untuk type ni adalah kita akan bayar pada awal tempoh ataupun pada hujung bulan. Jadi sekiranya kita bayar pada hujung bulan, so kita tak perlu letakkan nilai. Tapi kalau kita bayar pada awal bulan, kita letakkan nilai. Okey. So, katakan sekarang ni kita letakkan nilai 1 dekat sini. So, dia akan bayar 682. Okey. So, kita nilaikan. Klik OK. So, inilah kita akan bayar setiap bulan adalah sebanyak 682,000. Okey. Sekiranya kalau dalam contoh tugasan, harga Proton kereta Azora, okey, on the road adalah RM51,854.50 dan kita punya interest adalah sebanyak 2.9% adalah sebanyak 7 tahun dan ini kita menggunakan kosong, okay, kita pada hujung bulan. Jadi kita akan bayaran sebanyak RM614.55. Ini menggunakan fungsi payment. Okey. Okey, satu lagi adalah fungsi future value. Di future value dia mengembalikan nilai masa depan pelaburan berdasarkan pembayaran berkala, berterusan dan kadar faedah yang berterusan. Contohnya, katakan kita nak invest RM2,000 setiap tahun selama 36 bulan pun 3 tahun dengan kadar faedah 12%, agak tinggi tu. Jadi berapakah pulangan yang kita akan dapat setelah 3 tahun? Jadi dengan menggunakan future value kita boleh masukkan, okay, future value dan kemudian interest rate adalah kadar faedah 12% setahun. Jadi 12% kita bahagi dengan 12 itu 1% setiap bulan. Dan bilangan yang kita akan masukkan berapa lama kita akan membuat bayaran iaitu sebanyak 36 bulan. Okey. Dan amount of payment yang bayaran bulanan sebanyak 2,000 kita akan melabur setiap bulan iaitu B21 sebanyak 2,000 dan kita akan bayar setiap pada awal bulan iaitu di mana kita akan mendapat faedah yang lebih tinggi. Okey. Jadi dengan kita invest ataupun membuat pelaburan selama 3 tahun, kita akan mendapat pada penghujung 3 tahun bilangannya adalah sebanyak RM87,015.29. Okey, ini dengan menggunakan future value. Okey, untuk menggunakan goal seek, arahan goal seek adalah untuk mencari hasil yang dikehendaki dengan melaraskan nilai input. Contohnya kita nak bayar kereta kita RM500 sebulan. Berapakah jumlah pinjaman yang diperlukan? Ini sebalik kepada nilai yang asal lah, RM50,000. Jadi deposit adalah 10% adalah RM5,000 dan pinjaman kita adalah sebanyak RM45,000. Dekat sini saya terpaksa gantikan formula dengan nilai sebenar. Okey, RM45,000. Jadi untuk membuat bayaran RM500 setiap bulan, kita menggunakan goal seek command. Jadi kita pergi ke bahagian data tab dan kemudian kita lihat
what if analysis dan kita pilih goal seek. Kita klik goal seek dan kita akan dapat goal seek. Okey, command dialog box dia akan appear dan kita akan setkan sel. Okey, set sel. Sekarang kita nak ubah sel apa? Kita nak ubah sel B8. Okey, menjadikan nilai dia 500 sebab kita nak bayar setiap bulan sebanyak 500. Dengan menukar berapakah pinjaman yang kita akan lakukan kalau nak bayar 500 setiap bulan. So kita klik dekat bahagian B4 itu bahagian pinjaman. Okey, dan kita klik OK. Jadi bila kita klik OK, dia akan pindahkan bilangan pinjaman. Jadi kalau kita nak bayar setiap bulan sebanyak 500 dengan menggunakan goal seek, jadi kita hanya boleh membuat pinjaman sebanyak RM37,970.3 sahaja. Okay, dengan kadar faedah 2.9% selama 7 tahun. Ini adalah menggunakan goal seek command. Okay. Seterusnya, kita mencipta table. Okay, pun jadual di dalam Excel. Okay. Jadi untuk mencipta jadual dalam Excel, dia sebenarnya dia adalah mudah sahaja. Okay. Okey, saya balikkan semula kepada format asal. Okey, format asal iaitu tiada jadual dalam ni. Okey. So sekarang ni dalam tiada jadual dia adalah spreadsheet sahaja. Okey. Iaitu yang mengandungi kolom dan row. Okey. Kita ada kolom ni metrik, nama, tugasan 30. Untuk mencipta jadual ataupun table, dia hanya mudah saja. Kita masukkan sahaja kita punya mouse pointer di dalam cells, range cell tersebut. Okey. Yang pentingnya dia tidak ada nilai kosong di sini. Okey. So kalau kita nilai ni bersambungan, dia akan treatkan ni sebagai satu data untuk table. Jadi contohnya untuk table ni kolom metrik, nama, tugasan 30 kuis ni dia ada berakhir, dia tak bersambung. Jadi kita masukkan sekarang ni pointer di dalam mana-mana bahagian sini dan kemudian kita pergi ke bahagian insert dan kita klik table. So kita klik table, satu dialog box dia akan keluar. Okay, di mana dia akan bertanya kepada kita, where is the data of your table? So, dia akan highlight secara automatik. Dan sekiranya kita ada header, okay, contohnya header kita metrik, nama, tugasan, kuis, ujian, jumlah, status, okay, dan juga kolom. Dan kita checkkan dia sebagai my table has header, kita klik OK. Okay, bila kita klik OK, dia akan create table. Dalam table ni, okay, pada bahagian kepala dia, okay, header dia, ada metrik, ada nama, ada tugasan. Di sini kita boleh klik dan contohnya sekiranya kita ingin menyusun ataupun mengisih. Okey, mengisih mengikut sama ada daripada terbesar kepada yang terkecil, markah paling tinggi ke markah paling rendah. So ataupun kita daripada markah paling rendah ke markah paling tinggi. Okey, kita boleh menggunakan sort sahaja. Ataupun kita boleh balik semula dengan mengisih mengikut nombor metrik iaitu yang paling kecil ke nombor paling besar. Okey, ini adalah table. Jadi seterusnya kita ingin melihat ataupun membuat pivot tables. Okey, jadi sekarang ni saya ingin membuat pivot table dahulu. Saya delete dahulu okey pivot table yang ada. Okey.
Okey, ini merupakan salah satu dalam tugasan. Jadi untuk membuat pivot table, jadi saya klik dahulu, okey, insert dan kita nak pivot chart. Okey, kat sini kita nak kena create pivot chart. Kita klik pivot chart. Okey, kemudian select tables or range. Okey, so kita select tables ataupun range. Okey, kemudian existing worksheet ini kita nak buat bahagian mana? Kita nak create table tu pada bahagian ini. Okey, so kita klik okey. Okey, kemudian untuk pivot chart field, apa yang kita nak masukkan? Kita nak setiap nama. Okey, dan juga apa tugasan, kuis, ujian, jumlah. Okey, dan status ni kita nak filterkan dia pada bahagian status. Okey, so dekat sini secara automatik kita akan dapat satu bar chart ataupun kolom chart yang menunjukkan senarai nama dengan jumlah tugasan, jumlah kuis, jumlah ujian dan total ataupun jumlah keseluruhan. Dan dia akan paparkan jadual yang menunjukkan bilangan markah-markah setiap seorang. Dan dekat sini kita boleh tunjukkan senarai nama, okey, untuk kesemua yang pelajar yang terlibat. Dan ini menunjukkan semua status yang ada. Sekiranya kita hendak menunjukkan status gagal sahaja, so kita klik pada bahagian status dan pilih gagal dan klik OK. Dia hanya akan memaparkan bilangan pelajar yang gagal sahaja dan carta pivot pun akan ditunjukkan secara automatik, iaitu Chong, Gopal, Halim dan Irene, iaitu di mana berada di bawah 50. Okey, so ini adalah berdasarkan kepada pivot chart. Okey, jadi itu sahaja yang berkaitan dengan Microsoft Excel. Okey, so sekian. Terima kasih.